A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita sampai itu surah Al-Baqarah. Yang terakhir kita bincangkan ada 245, 245 yang habis hari tu, bukan minggu ni, Jadi yang terakhir kita bincangkan adalah berkenaan dengan firman Allah Taala. Lepas Allah Taala bincangkan berkenaan dengan tajuk berperang di jalan Allah Taala. Allah Taala nyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Taala gandakan untuk dia dengan gandaan yang banyak. Jadi para ulama nyatakan macam diriwayatkan kepada para sahabat Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan pinjaman tersebut adalah infak harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang menantikan untuk ganjaran yang di akhirat, bukannya ganjaran duniawi. Allah Taala janjikan untuk berikan ganjaran dan juga pembalasan yang besar. Dan bahkan dalam kisah tersebut datang bagaimana datang seorang lelaki kepada Abu Hurairah, Abi Uthman Abi Uthman An-Nahdi. Dia kata, aku datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku kata kepada beliau, sungguhnya sampai pada aku baru kau berkata, sungguhnya kebaikan itu akan digandakan sebanyak 1,000 1 juta lah, 1,000 alfin hasanah, mana satu kebaikan akan dibalas dengan 1 juta. Lalu berkata Imam Ahmad, berkata Abu Hurairah, dia kata Abu Hurairah, wa ma ajabaka min zalika, mana apa yang menakjubkan kau perkara tersebut? Kau nak rasa pelik, kenapa? Kerana aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah akan menggandakan kebaikan itu 2 juta, 2 juta kebaikan. Dan ini hadis ni dikatakan gharib, maksudnya jangan periwayatan dia seorang saja. Dan begitu ada hadis-hadis yang lain beri makna yang sama, seperti hadis yang datang daripada Umar bin Khattab anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk satu pasar, dia pasar-pasar, lalu dia berkata la ilaha illallah, masuk pasar dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang tanya, cukup tak kalau baca macam biasa lepas sembahyang? Wallahu a'lam. Mana saya tahu kan kata cukup. Ialah ada riwayat yang datang dengan pendek je. Tak apa, baca je dia. Mana satu Allah Taala faham niat kita. Anyway, maksud dia macam ni, pasal lafaz tersebut Nabi ajarkan, Nabi kata barang siapa masuk pasar dan sebut benda tersebut, kataballahu lahu alfi hasanah, Allah Taala tulis untuk dia 1,000 kebaikan. Wa maha anhu alfin sayyi'ah, dan kepadam daripada dia 1,000, mana 1 juta keburukan. Wa bana lahu baitan fil jannah, Allah bina untuk dia satu rumah di syurga. So ini memang jadi tak pelik lah, kerana hadis yang sahih ni datang dan menjelaskan memang tak pelik. Dan Allah Taala menggandakan untuk siapa dia nak. Dan lepas tu Allah Taala sebut wallahu yakbidu wa yabsut, dan Allah Taala dialah yang menggenggam untuk menahan rezeki, dan juga dialah yang melapangkan rezeki. Maksud dia, infakkanlah harta, jangan kamu hiraukan. Allah Taala adalah yang memberikan rezeki. Wa ilaihi turja'un, kepada dia lah kamu akan kembali. Baik. Jadi selesai tajuk tersebut, Allah Taala nyatakan pula lepas tu pada ayat berikutnya kita baca. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Okey. Ayat berkenaan datang alam tara ilal mala'i min bani Israil. Okay. Ini masih lagi berkenaan panduan kerana ayat
kita kata bahagian kedua bagi surah Al-Baqarah bermula ayat 163 sampai kita baca sekarang ni, itu adalah berkenaan dengan tajuk apakah panduan yang patut dilaksanakan oleh umat Islam supaya melayakkan mereka mendapat khilafah di muka bumi ini. Kerana bahagian pertama surah Al-Baqarah berhenti sampai ayat 162 berkenaan dengan kenapa Bani Israel ditarik dari mereka khilafah. Dan kita bincangan sebelum ni semua berkitar berkenaan dengan panduan-panduan Allah Ta'ala. Start ayat 177 kita bincangkan hari tu. Itu berkenaan kebaikan tu. Lepas tu Allah cerita tentang kisos. Lepas tu tentang wasiat. Lepas tu puasa. Lepas tu berkenaan dengan makan harta dengan batil. Lepas tu berkenaan dengan bulan, penetapan bulan macam mana. Kemudian berkenaan dengan berperang, jihad. Kemudian berkenaan dengan haji. Masa saya haji masuk tentang talak. Baru ni kan kita bincangkan talak, kemudian masalah cerai, kemudian menafkah isteri, masalah semua sekali yang kita masuk kan. Kemudian yang itu masuk, pindah sekejap masuk pada bahagian lain. Sekarang ni masuk balik. Itu tentang solat tu kita masuk sekejap. Sekarang ni masuk balik berkenaan dengan tajuk untuk panduan. Mana panduan akhlak. Kadang-kadang di samping arahan diberikan, ada juga diberikan juga kepada kita ni peringatan untuk kita memahami, kita faham. Bagi kita betulkan balik pendirian kita ataupun fahaman kita. Kadang-kadang manusia ni sedang sibuk sangat dengan perintah dan larangan, dilupa sebenarnya matlamat asal perintah larangan tadi adalah untuk keimanan sahaja, bukan untuk benda lain. Bukan bila perintah larangan itu dibuat, anda akan dapat speciality di dunia ini. Mungkin anda akan diberikan kelebihan, mungkin tidak. Allah Ta'ala berikan kelebihan pada siapa dia nak. Mungkin orang tu paling taat di dunia tapi dia paling miskin. Kan? Itu kena faham betul-betul. Jangan kita faham salah. Seorang Islam kita ni dia salah faham, dia ingatkan bahawa kalau orang tu baik, takkan demam, takkan sakit, takkan kena virus, takkan kena sekian. Kan bila nampak kena virus, mukmin ke tu? Ada mukmin ke tu pula? Memang mukmin lah. Kan? Bahkan kita baca dalam hadis Nabi kata asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling teruk kena bala adalah para nabi. Bila tak kena bala, jangan minta pula. Tak kena bala, minta bala pula. Faham tak? Maksud dia bila kena bala tadi kita kena fikirkan positif. Maksud dia ada mungkin Allah Ta'ala hapuskan dosa dengannya, angkat ke darjat dengannya. Kerana kita bincangkan Nabi SAW demam 2 kali ganda daripada orang biasa. Itu kerana apa? Kerana kedudukan Nabi SAW diberikan ujian paling berat, 2 kali ganda daripada orang biasa. Dan kita tahu bahawa bila kena pada manusia yang tadi musibah dan sebagainya adalah untuk ada hikmah di sebalik yang Allah Ta'ala kendaki. Memang ada musibah itu sebagai hukuman, kita tak nafikan. Tapi ada juga tapi selama mana orang tu mukmin, muslim, mukmin, maka dia adalah pembersihan. Maka dia adalah peringatan. Bahkan dia adalah penambahan bagi darjat dan kedudukan. Baik, jadi maksud dia bila sering datang kadang-kadang manusia ni kena faham bila tengok cerita ni balik pada orang yang pernah diberikan iman sebelum ini tapi mereka tak pegang dengan sungguh-sungguhnya. Maka Allah Ta'ala lebih contoh kisah tadi, macam kisah sebelum ni berkenaan kematian kan. Balik berkenaan dengan orang yang keluar kampung dia 4,000 orang tak nak mati. Allah Ta'ala matikan semua sekali. Ini sekarang ni masuk pada kisah lain pula supaya kita ambil pengajaran. Mana ini bagi orang yang beriman. Ambil pengajaran, bukannya untuk orang kafir. Dan bahkan orang ni mengaku beriman. Untuk mereka ni ada nabi. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, alam tara, adakah tidak engkau lihat? Ilal mala'i min bani Israel, kepada sekumpulan min bani Israel, satu kumpulan manusia daripada kalangan Bani Israel, anak-anak Yaqub. Min ba'di Musa, sesudah daripada Musa. Mana sudah Musa tidak ada. Memang macam Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih berkata apa? Bani Israel dahulu diurus mereka, ditakbir mereka ni oleh para anbiya. Setiap kali mana mati seorang nabi, datang seorang nabi lain. Mati seorang nabi, datang nabi lain. Diurus mereka ni oleh para nabi. Zaman kita wali tak payah urusan wali, ngarut je. Okey, maksud dia pengurusan diberikan oleh Ta'ala kepada para anbiya. Itu Nabi tunjukkan kepada apa? Kepada Bani Israel, bukan pada kita. Dan bukan maksud dia bila kita dapat apa yang Bani Israel dapat, maksud dia Allah tak sayang kita. Tak. Kalau Ta'ala hidupkan mereka untuk mereka ni orang mati, tapi Allah tak hidupkan untuk kita. Bukan maksud dia Allah Ta'ala menyampah kita. Bahkan memang Allah tak nak berikan sebenda sebab ada sebab. Bahkan memang kita tengok contoh-contoh yang kita lihat pada Bani Israel, terlampau banyak keistimewaan sampai mereka tak sangka benda tu besar. Kan dapat Nabi ramai sangat Nabi, sampai dia boring, dia bunuh Nabi. Kan dia bunuh para anbiya. Kerana apa? Macam ayat 61 kan surah Al-Baqarah. Allah nyatakan zalik wa annahum, itu adalah kerana mereka kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang sebab mereka dahulu kufur terhadap ayat Allah Taala. Wa yaqtuluna nabiyyin bi ghairil haq, dan mereka bunuh para nabi dengan tanpa sebarang hak. Maksud dia Allah Ta'ala terangkan macam tu perangai mereka. Bunuh para nabi, kalau nabi tu datang tak kena dengan dia, sama dia kufur atau dia try bunuh. Macam berlaku pada para anbiya, macam yang paling dekat kita, Isa AS. Kan diorang tak nak bunuh dengan tangan mereka sendiri, diorang gunakan bawa kes ke pada kerajaan Rom.
untuk hukum Nabi Isa AS kerana konon mengaku raja. Pasal zaman tu raja dah ada. Itu Rom punya maharaja. Jadi Nabi Isa mengaku raja. Ada masalah. So diorang bawa kes tu kepada gubernur-gubernur Rom yang berada di Palestin zaman dahulu. So jadi maksud dia, kalau tak boleh dengan tangan mereka, mereka cuba dengan tangan orang lain. Gunakan. Jadi in the end orang kata orang lain yang buat, tapi sebenarnya diorang yang arahkan. Dia tak kotorkan tangan sendiri. Dia kata bukan saya tikam, tapi dia yang menimbulkan tajuk tersebut. Percubaan untuk bunuh para anbiya. Yang maka kita kata memang dah telah terbunuh pun para anbiya. Macam Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang dibunuh. Itu yang terdekat, yang dan dari daripada itu kita tahu berapa ramai lagi yang telah dibunuh oleh mereka. So ini sifat yang kita kata kerana terlampau banyak privilege, dia rasakan tak salah mereka buat benda berkenaan. Bahkan Tuhan sayang dan Tuhan takkan hukum. Kan bahkan orang kata kami takkan disentuh oleh api neraka melainkan ayyam ma'dudah. Lan tamassana nar illa ayyam ma'dudah. Takkan sentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja. Itu yang kita kata idea yang ada pada kepala mereka. Jadi Allah suruh kita lihat balik pada mereka ni sebab mereka ni lepas daripada kisah Musa AS ajak mereka masuk Palestin dan mereka tak nak masuk. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala pisahkan mereka 40 tahun mereka putus daripada Musa AS. Bahkan Musa AS mati pun mereka tak ada di sebelah Musa. Tapi lepas daripada Musa tak ada, Allah Ta'ala wujudkan Nabi lain pula untuk menggantikan Musa dengan syariat Musa, cuma dengan panduan Allah Ta'ala yang baru. Jadi mereka jadi Allah Ta'ala suruh tengok apa keadaan mereka ni. Maksudnya kalau utus Nabi sekalipun, kalau manusia tu degil, takkan jadi apa. So Allah Ta'ala nyatakan, alam tara ilal mala'i min bani Israel. Tidak kau lihat pada golongan malak, golongan pembesar-pembesar, orang-orang yang berkuasa. Min bani Israel, daripada bani Israel, daripada anak-anak Yaqub ni, min ba'di Musa, sudah ketiadaan Musa. Idh qalu li nabiyyin lahum, ketika mana mereka berkata pada nabi mereka, ib'ath lana malikan, utuskanlah untuk kami seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, supaya kami boleh berperang jalan Allah. Utuskan untuk kami seorang raja supaya kami boleh berperang. Dan kami nak raja, pilih, Allah Ta'ala pilih. Chosen by Allah kan. Bila Allah Ta'ala pilih. Jadi bila Allah Ta'ala pilih takkan kalah. Dia ada idea macam tu. Kan? Sedangkan kita tahu dalam Islam dia kalah ke menang tak kisah. Kan kalau dia kata Allah Ta'ala nak bagi kekalahan, Allah Ta'ala bagi kekalahan. Kalau Allah Ta'ala rasakan tak patut menang, Allah Ta'ala tak bagi menang. Itu beza mukmin daripada Islam ni dengan mereka mukmin di kalangan mereka ni, dia ada idea lain. Nanti kita akan baca depan sikit, nampak macam mana dia orang terpaksa bergantung dengan peti. Nak menang kena ada peti. Peti tu hilang, kalah. Kan yang apa nama dia panggil apa? Kan dia dalam tu kononnya ada macam-macam benda. Tapi itu depan ayat ni kisah yang sama. Sehingga maksud dia dekat sini mereka minta pada para nabi tadi utuskan untuk kami raja, kami nak berperang di jalan Allah. Nak minta. Okey. Qala, berkata nabi berkenaan, hal asaitum, adakah kamu akan ingkar? Kamu akan menolak. In kutiba alaikumul qital, bahawa nanti sekiranya difardukan atas kamu ni perang, alla tuqatilu, kadang kamu tak nak pula berperang, bahawa kamu tidak akan berperang. Qalu, mereka berkata, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Dan mereka berkata, kenapakah? Apa kena dengan kami bahawa kami tidak berperang jalan Allah Ta'ala? Maksud dia, okey, yang ni disebutkan ni, dia kata apa? Berkata Ibn Katsir rahimahullah, kisah ini berlaku pada zaman Daud alaihissalam. Dan di antara Daud dengan Musa, ia adalah lebih kurang dalam lebih kurang 1000 tahun. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang kata para ulama. Ada kata 500 tahun di antara Musa dengan Isa. Ada kata panjang lagi. Wallahu a'lam. Kita tahu jumlah dia berapa. Pasal memang di antara Nabi Yusuf dengan Nabi Isa, mungkin jauh. Pasal Musa ni descendant yang keberapa duduk di Mesir dahulu sebelum dia orang buat keluar daripada Mesir untuk balik ke Palestin. Pasal generasi yang ramai, mereka dahulu asalnya duduk di Palestin. Memang kita kata bila diorang kata dulu bumi yang dijanjikan untuk mereka adalah Palestin, betul. Allah tak janjikan kepada mereka. Bahkan memang Allah tak letakkan mereka dahulu di situ. Kemudian bila berlaku pada zaman Yusuf alaihissalam, berlaku kebuluran di negara mereka, kemudian kan Yusuf alaihissalam menjadi menteri di Mesir. Dan orang-orang ramai ketika tu bila nak makanan datang kepada kerajaan Mesir untuk ambil makanan. Dan keluarga Nabi Yusuf alaihissalam ketika tu antara yang datang. Yang berakhir dengan Nabi Yusuf bawa semua sekali keluarga dia, 12 orang adik-beradik dia tinggal di Mesir. Dan mereka membiak beranak pinak dan sebagainya dengan tanpa mengikut agama masyarakat Mesir ketika itu. Dan tanpa mengajak orang lain masuk agama mereka. Dia dua, tidak ajak orang masuk agama mereka dan juga tidak juga masuk agama orang lain.
Kadang ada orang kata menggunakan kisah Yusuf alaihissalam ni sebagai hujah bahawa boleh berada bawah kerajaan kafir dan anda seorang Muslim. Dia kata kerana atas alasan Yusuf alaihissalam dia tolong raja tadi, tapi dia tak masuk agama raja tersebut, dan dia tak dakwah raja tersebut untuk masuk agama Islam, dan raja tersebut kekal sebagai raja yang dengan agama dia sendiri. Ini pasal-pasal semua para anbiya sebelum Muhammad SAW hanya untuk bangsa masing-masing sahaja. So memang dia akan sampaikan dakwah. Maka mungkin cerita cakap macam tu saja, tapi tidak ada kelaziman ke atas perkara tersebut. Yang dijaga hanya keluarga dia saja. So lepas tu keluarga dia berbesar di situ dan membiak beranak pinak beranak pinak di situ di Mesir dengan ramainya kan. Sampailah jadi bangsa yang terkenal di Mesir. Sampai peringkat di mana daripada kerajaan Mesir tu dia pakai nama raja tu Malik. Dalam kisah Yusuf sampai bertukar raja tu dipanggil Firaun. Dia generasi yang jauh lama. Dan daripada generasi berkenaan lah yang tinggal di Mesir dahulu lahirnya Musa AS. Lepas Musa bawa keluar keluarga dia, pergilah pindah ke Palestin balik. Lepas di mana dia kena siksa. Jadi kisah tersebut macam tu. Jadi diorang, dan ketika Musa ajak masuk dalam Palestin, diorang tak nak. Mereka kata ada giants. Nanti kita baca kisah ni. Kisah tambahan ya, pasal ini yang berlaku selepas daripada kisah Musa alaihissalam. Jadi mana dan Allah Taala lebih mengetahui berkenaan dengan jarak betul ke tidak kan, berapa jarak di antara para anbiya tadi, kerana kita tak tahu jumlah yang betul, kerana banyak genealogi ataupun susu galur keturunan dalam Bible tadi diconteng balik atau ditulis balik oleh padri-padri mereka dengan tidak ada amanah, letak nama kan. Bahkan bila kita tanya bila sering dengar orang kita berkata antara kita dengan Adam dah 6,000 tahun. Tahu cerita? Kita dengan Adam 6,000 tahun. Isa dengan Adam dalam 4,000 tahun. Tak dia pakai genealogi itulah yang sekarang ni ada jual yang Adam kan. Kalau ikutkan itu, kita dengan Adam baru 6,000 tahun. Benda-benda macam ni kita kata membuka ruang untuk kita diperbodohkan oleh orang-orang yang belajar sains. Dia kata kan, ya pasal baru 6,000 tahun. Kan? Ni ada tengkorak lagi tua daripada Adam. Saya pernah dengar cerita. Tengkorak dia jumpai di tengkorak manusia. Bukannya beruk. Dijumpai di Afrika, umur 5 juta tahun. Saiz kita, bukan saiz besar saiz kita. Sampai ada seorang profesor dekat UIA, dia kata ada Adam sebelum Adam. Pernah dengar ayat ni? Adam sebelum Adam. Alasan dia kerana tengok, Adam baru 6,000 tahun. Ni 5 juta tahun. Dia kata macam tu. Saya kata kenapa tak buat tengkorak Adam tak sebelah? Bandingkan siapa tua. Dan nak tanya juga kan, pasal mana dia tahu Adam lagi muda? Kecuali dia kena buat bandingan. Mana kau tengok Adam? Dia diam. Tapi yang kita jelas dalam hadis Nabi SAW, dalam Bukhari juga Muslim, Nabi kata innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah ciptakan Adam di atas rupa yang siap. Tuluhu, tinggi dia situna dhira'a, 60 hasta. Mana dan di hujung hadis sebut Nabi kata apa? Fala yazalul khalqu yanqusu ba'du hatta al'an. Maka berterusanlah ciptaan, mana kejadian mengecil semenjak dari hari Adam dijadikan sampai sekarang. So daripada 60 hasta jadi 6 kaki. Agak berapa? Takkanlah 6,000 tahun kot. Tak bahkan atas saiz apa? Saiz orang yang jumpa 5 juta tahun dahulu, saiz kita. So maksud dia ada bila? Lagi lama. Kita perasan kita lama. Pasal tak ada lain. Setengah sini. Kerak bumi kita ni bergerak. Kan dia berjalan, sentiasa berjalan dan sebagainya. Bukan dia kekal statik macam tu. Kan bahkan kita semenanjung Tanah Melayu sekarang ni sekarang tengah bergerak macam ni. Sebab kenapa orang sini makin terakhir, orang sini makin jauh pula dia punya pantai. Pasal kita punya semenanjung jadi macam tu. Jadi bila pergerakan ni ambil kira, orang yang dulu kat sini, atuk dia tanam dekat tepi laut, tepi pantai kan. Kalau dah lama bergerak, dia kata atuk kau mana? Ujung sana kan. Kalau atuk yang orang sebelum tu, lagi jauh lah. Faham macam tu je, maksud dia sentiasa bergerak. Dengan sebab itu anda nak kata, mana dia orang sebelum kita? Habis dah tak ada rasa lautan, dah turun lah kalau boleh. Lautan yang luas, itu 2%, kurang dia 2%. Baru dia jelajah. Kalau kita ada turun gitu pun dekat jauh, satu tempat je. Bukan boleh korek semua tempat. Bahkan dia orang kata apa di Atlantis yang bandar dasar laut. Cuba belajar. Itu masalah belajar geografi tapi bangang. Tahu tak? Dah tahu dah gerak bumi ni berjalan. Kenapa tak bagi idea tadi? Dia punya macam adakah mereka ini boleh bernafas dalam air? Mana ada?
Kokok mereka dahulu ada insang dan juga dia ada idea macam tu. Faham tak? Dia tak ada solution lain. Lepas tu dia kata, tapi kalau orang yang kat hutan tu macam mana? Yang ada tools kan. Itu adalah orang-orang yang kan, orang mak abah kata jangan keluar rumah. Dia keluar juga sesat masuk hutan. So last kali dia tak tahu nak buat apa. So dia besar dalam hutan. Tu jadi cerita dia sebenarnya. Tak pasal Adam AS turun ke dunia dah pandai. Adam turun dalam berilmu, bukan turun macam kan? Faham tak? Adam bukan cakap bahasa tu, Adam bersoal jawab. Bukan datang turun macam kan kalau cerita yang tambahan kan, cerita tambah sikit cerita. Naik Arafah lagi kan, panggil jodoh sebagainya. Hawa panggil jumpa di sana balik. Kan kisah tu panjang cerita kan. Masa dia anak Adam yang berbunuh-bunuhan, yang pertama berbunuh-bunuhan. Kan? Ya, itu nama pun nama Israeliat. Anyway, kisah dia tadi, dia orang bukannya duduk pakai cawat main kejar. Kan seorang menternak, seorang bercocok tanam. Dia orang turun ke dunia, Adam telah pandai. Bukan baru nak kan. Orang kita ni masalah. So jadi masa dia kita bertamadun. So yang dalam hutan siapa? Bayangkan tu je, budak sesat. Orang kata jangan keluar rumah juga. Hilang-hilang tak jumpa. Dia masuk hutan tak tahu nak makan macam mana. Kan? Bahasa pun tukar. Kenapa? Jauh daripada tempat asal. So jadilah bahasa ni. Adalah macam kita hantar anak kita ke London, balik-balik kan cakap slang macam what kan. Itulah kan. Tu cerita dia. Duduk kat sini makan belacan, cakap bunyi Terengganu. Balik sana, balik what kan. What kan. What. Masa dia cerita lah, dia terasing daripada komuniti asal tu je. Tak jauh lah, duduk di Kedah tu KL lama sikit, yang hilang Kedah dia. Jumpa orang Kedah balik, bunyi Kedah semula. Dia tengok orang Kedah, bunyi KL. Saya, apa, kenapa, bola. Faham tak, ada orang buat ejek. Orang Kedah ejek orang KL. Dia kata apa? Cakap bola. Apa kan? Apa, APA kan? Bola jadi bola lah. Bola. Ejek orang KL. Ejek. Anyway, pasal ada kisah tadi, memang kita kata kisah tersebut untuk letakkan berapa tahun kan umur tadi, tak ada sebarang dalil yang sahih. Bahkan penggunaan kitab Taurat atau Injil atau Old Testament atau yang tidak boleh pakai. Sebab benda tu akan menghilangkan banyak susu galur. Pasal dalam Bible sendiri tidak ada Nabi Hud dan Nabi Soleh. Dia ada Adam ada, Idris ada, Nuh ada, terus Ibrahim. Dua nabi. Dan termasuk sebelum tu ada Ashabur Ras, yang mana dalam Quran Allah nyatakan wa Adam wa Samud, Ad dan Samud, wa Ashabar Ras wa Qurunan, dan generasi baina dzalika, di antara itu katsira, banyak generasi lain lagi. Ibrahim dah turun bawah lagi. Sebenarnya ini tak ada. Diorang ada 1 2 3, kemudian terus Ibrahim. Yang tengah-tengah ni hilang. So tak boleh digunakan sebagai sandaran untuk penetapan umur alam, kan, generasi manusia berapa lama dan sebagainya, tak boleh pakai. Nah, itu kena pasti betul-betul So jangan tak tampal lah benda macam tu. Sebab yang ni kadang-kadang pihak JK masjid masalah juga, dia dah beli kan. Nak buang tak nak kan. Nak betul tampal besar. Memang kat situ bawah tu tulis rujukan. Dia kata rujuk kitab kitab suci dan sebagainya kan. Bukan Islam tak boleh pakai. Tu je. Dan bahkan mungkin kat situ jugalah keluar keturunan Melayu ni daripada keturah lah benda kan. Mana kita di keturunan Ibrahim AS, la ilaha syarikallah. Dia tak guna pun kita keturunan Ibrahim, tak selamat. Bukan kita engkar. Kan engkarnya kita tak selamat kita apa? Orang yang sezaman dengan Nabi sendiri, itu bapa saudara dia keturunan Abdul Muttalib, confirm keturunan Ibrahim AS. Confirm anak Ismail AS punya keturunan. Tak selamat pun. Bahkan kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu tak ada keselamatan pun. Kadang orang kita ni sibuk, Melayu ni daripada keturunan mana? Kita ni sebenarnya adalah sekian. Ngagut tak je lain. Kan? Tak. Kutuk lebih. Akak kena sama dengan akak tahu sendiri. Okey. Dan Allah Taala perintahkan mana dia dan urusan dia merintahkannya dengan dakwah. Jadi dia ni mana nabi tersebut diwahyu kepada dia, nabi tersebut daripada Nabi Bani Israel. Memang datang lepas daripada Musa. Cuma ada para ulama membezakan di antara Musa itu sebagai rasul dengan yang lain sebagai nabi. Tu ada istilah nabi lain, rasul lain. Atas alasan kerana Musa AS dia datang bawa Taurat. Semua yang datang daripada Bani Israel punya para anbiya selepas dia beribadat, puasa, solat dan sebagainya ikut cara dia. Isa AS ketika datang kan dia bukan datang orang di tengah jahil. Orang dia beramal dengan Taurat ketika tu. Maksud dia memang ada dah idea. Macam Zakaria sebelum dia.
Kan Nabi Zakaria, Yahya, dan mak dia sendiri, mak Maryam, dibeluk oleh Zakaria. Dan bapa dia bapa pada Maryam, Imran, keluarga Imran yang memang kita kata terkenal sebagai ada kata dia nabi, kan Ali Imran kan. Ada kata keluarga nabi, ada kata dia ni orang soleh. Yang pentingnya dia orang berebut nak jaga Maryam. Ketika dilahirkan Maryam, semua dia punya rabai-rabai tu berebut. Dan orang main tahu baling pen dalam sungai, tengok siapa depan. Tahu macam kuda air. Kan campak untuk tengok siapa menang. Dan Zakaria menang. Buang undi, dia menang dan dia dapat bela. So diorang rasa kemuliaan dapat bela siapa? Anak kepada Imran. So maksudnya diorang berada dalam keluarga komuniti mukmin yang ada kepercayaan kepada Allah Taala, bukan datang dari keluarga kafir. Kalau datang macam Rasulullah SAW ketika lahir, keluarga di keliling dia adalah orang yang kafir, musyrik. Hatta bapa di sini pun dilepaskan daripada penyembelihan dengan baling undi dengan berhala. Pasal Nabi sendiri kan Nabi kata ana ibnu dhabihain, aku adalah anak dua penyembelihan. Satu adalah Ismail, kedua bapa dia sendiri. Bapa Nabi Muhammad SAW telah hampir disembelih oleh datuk dia. Punca sebab datuk dia buat nazar. Abdul Muttalib nazar. Dia kata pasal ketika mana kan dia jumpa Zamzam. Setelah Zamzam disembunyi ditutup dahulu, dia tak siapa jumpa Zamzam. Jadi ketika tu ada mimpi dan sebagainya, dia nampak. Dia jumpa Zamzam, dia gali Zamzam, dia dapat Zamzam. Lalu orang Quraisy ketika tu nak rebut hak Zamzam daripada dia. Pasal ini kemuliaan Zamzam ni daripada kisah Hajar, Ismail. Jadi semua tu keluarga yang sama. So diorang nak kemuliaan benda tersebut juga. So Abdul Muttalib tak nak kongsi dengan diorang. Bila tak nak kongsi, diorang pun ketika tu, jom kita pergi jumpa seorang tukang ahli sihir untuk kita ambil hukum. Diorang nak pengadilan jumpa ahli sihir. Yang kita nak jumpa pengadilan, jumpa ahli sihir. Jadi ketika tu Abdul Muttalib nazar. Dia kata kalau sekiranya anak aku 10 orang dan aku menang ni pada perebutan ni, dan anak aku nombor 10, lelaki aku sembelih anak aku ke-10 tu. Dan itu kisah dia. Jadi dia menang. Bila satu orang pergi nak pergi dalam sirah Nabi Ibn Hisham ceritakan, bila orang nak pergi jumpa ahli sihir tadi, dia orang punya bekalan habis. Kemudian dia orang tak tahu nak buat apa. So semua duduk tepi kan, tunggu nak mati. So gali lubang. Jadi semua dia bagi arahan, semua gali lubang. Tunggu sebelah lubang. Siapa mati dulu, kawan dia tolak. Tunggu tak mati. So last sekali dia orang pun bangun. Ketika bangun tu, daripada bawah unta Abdul Muttalib keluar air. Ketika tu orang-orang yang rebut hak Zamzam daripada dia kata apa? Dia kata demi Allah, Tuhan yang berikan kau Zamzam, pasti Tuhan yang keluarkan kau air di tengah padang pasir ni daripada bawah unta kau, pasti Tuhan yang sama beri kau Zamzam. Kan takkan rebut kau punya hak lagi lepas ni. Maka jadi dia menang. Bila menang tu yang jadi kes anak dia nombor 10, lelaki Abdullah, di situ nak sembelih. Dia nak sembelih sungguh. Tapi ketika pengadilan dengan berhala. Bukan ketika tu dia macam istikharah dulu. Tak ada istikharahnya. Dia baling dia buat satu macam undi. Kena sini, kena berhala, kita bayar. Kena Abdullah, kita bayar. Sekali kena 10 ekor unta. Kalau kena sini, kita lepaskan Abdullah. So dia campak, kena Abdullah. Mana kena ni macam ni lah, macam ni kepala bapak engkau, ni kepala bapak aku. Kan macam itulah cerita dia. Jadi baling tu kena situ. So 10. Dia Abdul Muttalib nak jalankan, dia kata tunggu, bayar 10. Kami bayarkan sekali. Keluarga dia kata kita bayarkan 10. Campak lagi, kena 10 lagi. Sampai 10 kali. Lepas 10 kali, campak kali ke-11, pergi kat berhala. Abdul Muttalib tak puas hati, campak lagi berhala. Berhala. Jadi diorang bayar 100 ekor unta untuk lepaskan Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kisah yang kita kata zaman berkenaan kan, memang orang-orang tersebut dia ada idea tentang tajuk ni. Okey. Jadi bila kita kata semua mereka tadi keluarga Rasulullah SAW, okey, memang kita kata lahirnya baginda dalam keadaan macam tu masyarakat dia. Tapi bila kita sebut nabi yang disebut dalam kisah ni, dia lahir atau membesar dalam suasana semua orang apa? Mukmin. Cuma degil tu adalah mukmin tu maksud percaya Tuhan. Tak ada Tuhan lain selain Allah Taala. Jadi yang pentingnya mereka ada idea tentang Tuhan. Tak perlu datang kepada ni. Jadi dakwah para anbiya tadi sesama mereka saja. Macam ketika Musa AS datang kan, dia lahir keluarga. Memang keluarga dia memang ada lagi kefahaman tentang tajuk masalah ketuhanan. Dia tak ikut pun keluarga Firaun punya agama. Dia orang kekal dengan keluarga sebagai keluarga Yaqub AS punya keturunan, maka mereka kekal dengan agama mereka.
Satu pesanan Nabi Yaqub kepada mereka, supaya kekal di atas agama Allah Ta'ala, tinggalkan untuk mereka. Jadi secara tak langsung dekat sini kita perhatikan yang Nabi ni tadi Allah Ta'ala berikan, tapi tidak sama seperti yang macam Musa AS. Pasal mereka ni beramal dengan amalan Musa. Puasa macam Musa ajar, solat macam Musa ajar. Yang cuma sekarang ni kita dah hilang lah. Yang asalnya kalau ikut dalam Taurat atau Injil, dalam Old Testament, New Testament, disebut berkenaan kisah Ibrahim, kisah Musa, kisah Isa, and he fell down, pray into the earth and pray. Maksudnya ada movement yang sujud tu ada, yang kita nampak pada orang ahli kitab sekarang. Hilang. Mana pergi tak tahu. Nabi yang kita faham sekarang memang konsep dia, mereka ni tadi, para anbiya selepas Musa AS, mereka bercakap tapi tanpa datang dengan syariat baru. Beramal syariat Musa, commandment yang Musa tinggalkan. Tu je. Cuma Taurat preserve, itu para ulama percanggahan pendapat. Kerana Musa AS tinggalkan mereka tak ada tepi Musa. Dan Musa mati, mereka tak ada sebelah Musa. So kitab Taurat tadi datang kepada hafalan-hafalan mereka saja. Faham tak? Yang kita faham bahawa sekarang ni pun nak cari orang hafal Taurat pun susah. Ada siapa jumpa orang hafal Taurat? Angkat tangan. Kan? Tanya orang bukan Islam ni pun orang tak ada orang. Jadi benda tu main peranan dalam masalah kenapa rosaknya agama mereka dari segi masalah sumber ataupun pendalilan. Baik. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi berkenaan untuk berdakwah kepadanya dan juga tauhid kepadanya. Lalu dia menyeru Bani Israel. Dia ajak Bani Israel kepada dakwah, kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka minta kepadanya agar ditegakkan untuk mereka ni seorang raja, yang mereka akan perang bersama raja tersebut, musuh-musuh mereka. Dan raja berkenaan juga, ketika itu memang kita kata tak ada raja dah, telah musnah, raja-raja tak ada dah. Nabi ada, raja tak ada pemimpin lain. Maka Nabi berkata, fahal asaitum in aqamallahu lakum malikan. Dia kata, adakah kamu akan ingkar jika sekarang Allah tegakkan untuk kamu seorang raja, bahawa kamu takkan berperang? Dan kamu tidak kamu tunaikan dengan apa yang kamu telah buat beriltizam, kamu telah pegang janji, kamu telah berikrar nak buat. Kamu kata akan berperang dengan dia, tapi bila nanti utuskan kamu nanti degil tak nak perang pula. Ini Nabi tanya macam tu. Maka diorang kata, mereka berkata, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka kata, apa hal pula kami tak perang jalan Allah Taala? Wa qad ukhrijna min diyarina, sedang kami telah diusir daripada rumah-rumah kami, wa abnaina, dan juga daripada anak-anak kami. Itu maksud dia telah diambil daripada kami negeri kami. Dan juga telah dirampas dan juga ditawan anak-anak. Mana anak-anak ketika tu akan tangkap. Pasal diorang duduk kawasan tu tak boleh masuk ke Palestin. Tapi dalam masa sama kumpulan tu datang lintas, tangkap. Jadikan hamba, tangkap, jadikan sekian. Jadi diorang nak sangat keluar ketika itu. Sedangkan bila Musa AS ajak, dahulu tak nak pergi. Tak nak pergi. Tapi bahkan diorang kata pada Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau dan Tuhan kau pergi perang. Kami tunggu sini. Itu kata-kata mereka pada Musa AS. Kata-kata yang paling teruk. Musa kena, yang sampai Musa AS lepas tu, dia sabar, benda lain dia sabar. Dia sabar dengan apa kaum dia buat, kaum dia sembah patung lembu, dia ni lagi. Tapi sampai pada peringkat di mana diorang kata dengan dia, pergilah kau perang dengan Tuhan kau, kami tunggu sini. Ketika tu dia kata, ya Allah, aku tak miliki kecuali diriku dan saudaraku, pisahkanlah kami daripada kaum yang zalim. Ketika Tuhan pisahkan, maka terusirlah kaum tersebut 40 tahun, pusing-pusing. Musa mati, diorang tak ada sebelah. Itu kita benda paling berat. Itu kenapa bila Allah datang kisah Bani Israel kepada orang Salam, atau kisah Musa AS, sebab seorang Nabi tadi, dia bukan berhadapan dengan orang kafir saja. Tekanan yang paling besar kalian dia dapati bukan daripada orang luar, daripada keluarga dia sendiri, daripada kaum dia sendiri, bahkan daripada orang yang mengaku beriman. Itu lagi masalah, lagi berat sebenarnya, berbanding dengan orang yang memang tak percaya dengan baginda, kata baginda macam-macam, tak ada hal, benda tu biasa. Tapi bila orang yang memang kata beriman tapi buat benda yang sebaliknya, itu masalah. Itu masalah. Jadi benda tu berat, yang Allah ceritakan supaya Nabi SAW dapat dipujuk dengan keadaan tadi. Sampai Nabi SAW pernah sekali dalam kisah hadis Sahih Muslim, dalam kitab zakah, bila Nabi SAW ceritakan berkenaan Rasulullah SAW buat satu keputusan dalam perang Hunain, baginda agihkan harta rampasan perang dengan agihan yang pelik, tak macam biasa. Baginda agihkan banyak bagi pada mu'allaf. Sedangkan dalam peperangan Hunain, ketika lawan dengan kabilah Arab, bahkan ketika tu umat Islam paling ramai tentera ketika tu, 40,000 orang. Maka diorang ketika tu nak dapat kemenangan kan. Sebelum dapat kemenangan tadi sebenarnya dah lari dulu. Sebab golongan mu'allaf ni lari.
Mu'allaf lari, maka kita kata semua lari. Nabi sampai Nabi panggil balik. Kita panggil balik, datang Muhajirin Ansar saja. Orang-orang awal masuk Islam tu saja yang datang. Orang ashabul suratul Baqarah, orang hafal suratul Baqarah datang patah balik. Yang lain lari. Tapi ketika pembahagian harta, Nabi banyak bagi kepada apa? Kumpulan yang mu'allaf tadi. Yang ni 100 ekor, yang ni sekian-sekian. Sampai dia kata macam, darah musuh kat pedang kita tak kering lagi. Asal orang yang dapat? Sampai terkeluar macam tu sekali. So, jadi ketika benda tersebut berlaku, ada seorang lelaki tu, dia daripada yang inilah Nabi kata daripada keturunan dia inilah akan lahirnya Khawarij. Kumpulan yang akan cakap baca Quran, tapi sampai sini je. Tak masuk hati pun. Kan? Memang kita kata memang kumpulan, bahkan dikafirkan para sahabat. Kumpulan ni muncul pada zaman Ali bin Abi Talib dengan jumlah yang besar. Tapi ketika zaman Rasulullah SAW tu, Nabi tunjuk seorang. Bila lelaki tu kata kepada Nabi, "Ya Muhammad, adil." Ya Muhammad, berlaku adil lah. Nabi kata, siapakah yang berlaku adil kalau bukan aku? Betul Nabi kata rahimallahu Musa, Allah SWT rahmati Musa, faqad udhiya. Sebenarnya dia telah disakiti, lebih teruk daripada ni. Musa kena teruk lagi. Jadi aku kena ni. Nabi teringat, dia cakap itu Nabi kata rahimallahu Musa. Allah SWT rahmati, belas kasihan pada Musa, dia disakiti lebih teruk daripada ni. Dia kata, kalau bukan Nabi, siapa lagi? Para sahabat tak bercakap apa. Yang ni keluar orang tu, dia kata macam tu. Dia kata kalau berlaku adil lah. Kita kata siapa yang berlaku adil kalau bukan Nabi. Pasti Nabi tak akan buat benda berkenaan di atas suka-suka hati baginda. Bahkan baginda lebih tahu adil itu apa. Okey. Jadi maka dia kata mereka nak masuk nak berperang dan diminta supaya dia diutuskan raja. Maka Allah Taala firman, "Falamma kutiba alaihimul qital." Tapi bila ditentu ke atas mereka ni peperangan, tawallau illa qalilan minhum. Berpalinglah kecuali sedikit saja di kalangan mereka. Sikit je. Tadi minta semua sekali, tiba-tiba datang last sekali lari. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Maksud dia mereka tidak menunaikan terhadap apa yang mereka janji. Bahkan mereka lari daripada jihad. Kebanyakan mereka ni mungkir daripada jihad, kebanyakan mereka, dan Allah Taala tahu siapa mereka ni. Sebab kenapa kita kata benda-benda macam ni, jangan minta satu benda tu diwajibkan sebelum masanya. Bahkan kita kata benda tersebut macam Allah Taala tegur umat Islam sendiri. Allah Taala nyatakan dalam surah As-Saff, Allah Taala nyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang beriman, kenapa kamu kata benda yang kamu tak buat? Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan di sisi Allah Taala, an taqulu, bahawa kamu berkata ma la taf'alun, apa kamu tak buat. Jumhur para ulama membawa pengertian tersebut bukan kepada umum, bukan kepada apa-apa saja. Apa janji yang kita buat, kena kaitan harta ke tidak. Bahkan dia sebenarnya berkait dengan tajuk jihad. Sebab ayat berikutnya datang, innallahi yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Yang Allah Taala sukakan orang yang berperang jalannya dalam keadaan berbaris, ka'annahum bunyanun marsus, seperti dia binaan yang kukuh. Ayat tu datang untuk beritahu, sebab ada orang berkata, kalau apakah benda yang kalau Allah Taala buat, Allah Taala nak, kami nak buat. Allah Taala nak, suka, kami nak buat. Dan kami janji akan buat. Kan? Bahkan kami akan sekian sebagainya. Lepas tu bila Allah Taala bagi tahulah apa benda yang dia suka. Sebab tu sebelum dia bagi tahu apa dia suka, dia peringatkan dahulu, jangan cakap benda yang kamu tak buat. Jangan cakap. Pasal once benda tu diberitahu nanti kan takut anda lari. Faham tak? Jadi buat dulu benda apa yang nyata dahulu. Yang sibuk cari macam apakah benda yang paling Allah Taala suka. Jangan. Nanti kan bila Allah Taala bagi tahu nanti tak boleh buat. Kan? Tapi sekarang Allah Taala bagi tahu dah lah, ni cerita dia balik pada asal. Asal kisah tersebut Allah Taala bagi tahu dah. Cuma sebelum diberitahu, ada di kalangan mereka ni yang berkata kalau kami tahu kami akan buat. Dan bahkan ada separuh tu kata kami nak berjihad sangat. Bila difardukan jihad, semua jadi katalah kenapalah awal sangat, kan anak baru nak besar. Kan? Lima kata ta'alainal qital kata. Kan macam kisah kita bincang hari tu kan. Macam orang minta tangguh kalau boleh. Lambatlah. Kenapa nak perang awal-awal sangat? Kan? Tapi sebenarnya kalau kita tak pergi perang pun mati. Tak pergi perang pun mati. Duduk kat rumah pun mati. Kan? Tengah makan-makan pun mati. Budak cekodok tu kan. Kesian sungguh. Kan? Macam mana dia makan cekodok cekik? Besar sangat kot. Ya, budak mati cekodok. Tak baca surat khabar Dia tak baca yang dua. Sama ada baca majalah lain ataupun ataupun rasa lara sangat surat khabar Okey, lara lah. Macam benda dah ni. Okey, anyway, maksud dia benda tadi memang kita kata benda tu tak duduk mana pun mati sebenarnya. So jadi dalam konsep ni maksud dia orang tak nak. Katal minta, tekan kan, bila orang nak buat fardu kan, maka dia orang tak nak, dia lari.
Dan kadang-kadang memang Allah Ta'ala berikan benda tu lewat, lambatkan. Macam umat Islam kan, semangat untuk membantu Rasulullah awal lagi ada. Tapi Nabi sekat mereka daripada ambil tindakan sendiri. Tak benarkan mereka berjihad kecuali dengan arahan baginda SAW. Itu jelas. Itu jelas. Kita perhatikan betul, dan para sahabat tak pernah keluar jihad dengan suka hati. Umar tak pernah tikam perut orang kerana suka-suka hati. Tumbuk biasa. tumbuk biasa. Kan yang buat kedudukan depan-depan dia tumbuk biasa. Yang ada yang macam Abu Hurairah sendiri kena pun main nangis jumpa Rasulullah SAW. Kata Umar tumbuk dia. Ni cerita benar. Kan? Tu yang saya lawak, saya dengar orang kata apa? Kalau Ja'far bin Abi Talib, bila Nabi puji dia, Nabi kata anta minni wa anna minka, engkau rupa aku rupa engkau. Ja'far tenteng-tenteng kaki. Lepas tu dia kata tengok, ini menunjukkan bahawa zikir bertenteng-tenteng kaki, lompat-lompat tak apa. Sebab Ja'far lompat-lompat depan Nabi. Saya kata Umar tumbuk orang, golek, Nabi tak marah kan? Kan? Lepas tu kita pun boleh zikir menumbuk orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hal lah pula, ngagut betul lah diorang ni. Hadis tu datang untuk benda lain, bukan datang untuk ajar zikir, bukan lompat-lompat. Hadis tu ceritakan berkenaan macam orang tu gembira sangat, terkeluar benda pelik. Macam happy sangat, hihihi kan, terhihihi. Tapi macam kan, suruh diam. Kan, dia terkeluar. Nak bunyi juga suara, nak macam mana? Benda terkeluar tanpa kita sedari. Ada orang dia happy, kawal. Kontrol. Enggak kontrol macho kan. Happy sangat ni, tapi jangan cerita. Kan? Tak. Benda terkeluar. Macam kisah bila Nabi ceritakan berkenaan seorang lelaki yang Nabi kata Allah Ta'ala kan, Nabi ceritakan Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hamba berbanding seorang lelaki yang pergi ke padang pasir dengan tak dia bawa naik kenderaan. Atas kenderaan dia semua sekali bekalan, minuman dan sebagainya. Tiba-tiba terlepas. Binatang tu terlepas. Lalu dia di padang pasir, tak ada tempat nak pergi dah. Ketika tu dia pun jalan-jalan tidur berpokok. Celik-celik mata tengok binatang tu datang balik. Ketika dia gembira sangat, Nabi kata sampai dia terkata, ya Allah, engkau hamba aku Tuhan. Dia kan, bukan benda tu bukan macam tu kan. Takkan dia datang, kau cakap apa ni? Lempang. Tak guna pun lempang. Dia bukannya sengaja. Macam tu masalah Ja'far tenteng-tenteng, bukan aku zikir, bukan depan Nabi. Dia kan zikir. Dia lompat tadi tu bukan untuk zikir, tahu tak? Dia lompat tadi pasal happy. Benda tu biasa lah kan. Macam kalau kata bini, suami bagi hadiah, macam gitu kan. Kita kata tak ikut sunnah kan. Mana ada yang tu? Happy ikut sunnah, mana ada? Happy ikut sunnah, betul lah sujud ke dan sebagainya. Tapi bukannya macam, dia benda terkeluar tu je. Jangan jadikan alasan itu untuk ni. Omar luk tumbuk orang kerja dia kan. Dia tak ada pedang, ni pancung kepala Rasulullah kan. Omar, bukan jadi syarat. Okey. Jadi maksud dia, bila difardukan kata mereka, dia mereka lari. Allah tanya tekan lepas tu. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Ya, bila mereka minta kepada Nabi tadi nak sangat raja, dan Allah Ta'ala pun bagi. Maksudnya dia minta nak kepada Nabi tersebut supaya tentukan mana raja. Mungkin ketika tu dua orang nak masing-masing nak. Pasal disebut malak tadi, orang pembesar. The word malak, orang kita malaun kan. Malaun tu dia kumpulan yang dikatakan higher ranking manusia, yang kata pemimpin, pembesar kan, orang ni datuk itu tan sekian. Ni ranking ni. Dia kan orang bawahan. Dia orang jumpa Nabi tadi minta supaya diutuskan raja. Kadang-kadang dia hoping that dia lah jadi orang ini appointed. Tapi tiba-tiba Nabi tu pun dah dia minta sangat, Nabi tu pun minta Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun tentukan seorang lelaki nama dia Talut. Jadi dia kata qala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka kepada mereka, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Allah telah utuskan untuk kamu Talut sebagai raja di sky. Nama dia Talut. Dia sebagai raja. Dan dia ni adalah apa? Talut ni adalah seorang lelaki daripada orang tentera biasa aja, manusia biasa, bukannya orang ni. Pasal golongan yang bertanya ni pembesar. Malak. Malak ni golongan pembesar, golongan baris atasan. Orang-orang yang berpengaruh atau berkedudukan dalam masyarakat. Dia panggil malak. Dan memang kebanyakan para anbiya zaman dahulu yang lawan mereka adalah pembesar, bukannya orang bawahan. Orang rakyat biasa ni ikut. Malak kata apa? Ikut.
Orang nak kata bakar. Orang nak kata baling batu. Dia akan ikut je. Kalau masa dia bayar, pergi, saya bayar awak. Kan? Dia sentiasa macam tu. So, jadi golongan pembesaran tadi, dia orang yang kita minta, diberikan orang biasa, bukan di kalangan mereka. Ya? Dan dia bukan bahkan dia bukan daripada rumah raja, bukan dari keluarga raja pun. Daripada orang biasa. Okey? Jadi mereka dan kerana Malik ataupun raja dahulu, dia ambil daripada keluarga atau keturunan Yahuda. Ketika Musa tu macam bila Yusuf alaihissalam, kan dia ada 12 orang adik-beradik. Okey, bila datang Nabi Yusuf alaihissalam, dia kira daripada isteri yang satu lagi dia bagi Nabi Yaqub, dan bukan daripada anak yang sulung. Bagi mereka ni berserat daripada anak yang sulung. Mana-mana banyak raja pakai kan anak yang sulung kan. Ya, anak sulung tu bangang sekalipun tak apa. Anak yang sulung, janji anak sulung. Kita pakai itu kan. Saya tak katalah bangang tu. Tapi dia kata tak, saya kata memang pakai sama kan. Anak yang sulung kan. Kalau kita kata kalau ada beberapa orang tenteri yang akan sulung. Okey. Ketika mana Yusuf alaihissalam dulu diberikan preference, dia orang tak suka sebab itulah pasal kalau abang dia sulung dapat kemuliaan, dia orang okey. Dan bila Allah Taala utuskan Musa alaihissalam daripada keturunan yang atas, tu dah mudah ikut. Dia orang tak ada nak protes dari segi kedudukan, dia tak protes Musa. Tapi dari segi masalah nak kontes Musa punya kedudukan, dia tak kontes. Tapi dari segi masalah macam Isa, non kontes. So dia kata bukan daripada keluarga atas. Semua jadi macam tu. So jadi dia orang ada keluarga, ni keluarga Malik ni maksudnya yang bahasa dia bapa, anak sulung dia akan diambil. So anak sulung ketika itu dia ambil daripada keturunan Yahuda. Yahuda itu anak sulung bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Okay, kalau lahir daripada lain, dia tak nak terima. Sebenarnya Allah Taala boleh letakkan di mana saja. Okey. Dan dia ni, itu Talut ni bukan daripada keturunan itu. Dan bukan daripada orang yang terkenal, daripada keluarga yang tinggi dan sebagainya. Lalu mereka bila diberikan nabi tadi, mereka berkata, anna yakun lahul mulku alaina. Macam mana boleh ada? Anna, from where? Dari manakah? How can yakun lahul mulku alaina, akan ada untuk dia kekuasaan ke atas kami? Macam mana boleh ada, dia kata. Macam mana dia ni boleh jadi raja ke atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, dan kami lebih layak untuk kerajaan berbanding dia. Walam yu'ta sa'atam minal mal, dan tak diberikan dia kelebihan dari segi harta. Keluasan harta dia tak ada. So, how can dia jadi raja? Saya memang kita tak idea dia raja tadi mesti ada duit. Kan, kalau nak jadi raja tak ada duit, macam ni lah kan raja miskin. Ada raja miskin Ada nama raja tapi miskin. Sebut Raja Gopal. Akak bukan ni lah. Yang Melayu pun ada lah raja miskin. Bukan Gopal je. Betul lah kan. Maksud dia bukan mesti bangsa mana pun. So maksud dia raja yang miskin pun ada. Kan, keturunan ikut keturunan ya raja, tapi bukannya kaya. Ada Jadi maksud dia bila diorang nampak bahawa harta itu adalah sebagai tanda kekuasaan seseorang. So dia macam zaman kita sekarang macam tu jugalah. Dia cakap dia pakai kereta apa? Dia cakap itu kan. Nak cakap kereta apa dia pakai? Kereta sekian. Okey, mahal juga tu. dia akan ada idea macam tu. Dia macam ada. Jadi kemudian dia ni maksud dia dah lah tak ada harta. Okey? Dan dia berkenaan dengan fakirnya, dia tiada harta untuk dia melaksanakan, untuk jadi bina kerajaan pun tak ada. Maksud dia kalau dia kata dia ada duit banyak, mungkin dia boleh bina kerajaan sendiri. Tapi ni duit pun tak ada. Kami lagi banyak duit harta daripada dia. Kenapa dia kena raja kat atas kami? Dia ada masalah kat situ. Itu kita kata benda dari Islam. Bila Nabi SAW tinggalkan kita sebelum Nabi wafat kan, banyak pesanan Nabi. Antara benda Nabi letakkan adalah dengar dan taat, sekalipun diperintahkan diberikan kuasa ke atas kamu seorang hamba Habsyi. Kenapa dia sebut yang tu? Sebab tidak ada nilai masalah harta atau sekian. Maksud, as long as diangkat orang sebut sebagai pemimpin kita, maka taat pada dia adalah benda yang mesti. Bukan kira masalah dia ni mesti warna kulit macam ni, keturunan siapa dan sebagainya. Tak. Ketaatan pada dia kan, untuk penerusan dakwah Islam tu berterusan, maka kena ada. So Nabi tak benarkan masalah siapa ni, keturunan siapa dan sebagainya, tak penting. Ialah yang kita kata perampasan kuasa, tak boleh lah. Tapi dari asas pertama tajuk layak orang sebut bukan kerana darah dia. Bukan darah dia. Kalau taklah jadikan dia dihormati, maka iyalah. Dia ditaati, maka iyalah. Sebab kenapa dalam tajuk ni bila bincang di tanah Arab, orang yang jadi ketua kabilah kadang tak best pun. Dia bukanlah orang yang hebat sekalipun dalam kabilah dia, tapi dia ditaati. Everything dia cakap didengar, dan jalan.
Biarpun dia bukan orang yang kita lagi tinggi belajar daripada dia, mana kadang-kadang orang dia pandai. Ketua kabilah tak pandai macam dia. Baca pun macam gagap-gagap. Tapi still dia dikira sebagai orang yang lebih tinggi. Macam dalam keluarga lah. Kan kita tak ada pilih bapak kita kata, "Oh, salah bapak aku macam ni. Terus kenapa tak bapak aku lagi pandai dari aku?" Kita keluar ada PhD kan. Bapak tu ada PhD. Tu macam kenapa nak dengar cakap bapak? Kena dengar lah. Tu ada beza dia pasal Allah Ta'ala letakkan kelebihan bapak kita kat atas kita. Kerana dia dah kita lahir. Jadi dengan sebab itu macam tu masalah raja tadi. Dia adalah bukan benda yang kita boleh reka. Kalau dia kata Allah Ta'ala beri ketaatan pada orang tersebut, maka jadi ketaatan pada orang tersebut, maka jadilah ketaatan pada dia. Tak boleh timbulkan masalah keturunan dah. Okey. Dan ini penentangan mereka ini, okey, dan ke atas nabi mereka ni, nabi yang dipilih tadi, pasal mereka minta, maka Allah Ta'ala utuskan, mereka lawan balik. Ini adalah kerana apa? Hanyalah kerana berdegil. Kerana yang lebih aula, okey, yang lebih utama pada mereka ketika itu adalah taat dan juga kata yang baik, kemudian menyahut kepada apa? Nabi tersebut. Sebab itu nabi. Bila nabi bercakap, tadi kita kata macam Nabi, aku tahu lah kau ni urusan Tuhan, tapi kan faham tak dia apa idea yang sepatutnya. Bila kita kata orang tu Nabi, dia bawa wahyu daripada Tuhan, tak boleh timbul kita against kata-kata dia. Bahkan kita tanya, mungkin kita tanya kenapa, cakap dengan baik. Kenapa dia? Kenapa tak orang lain? Walaupun sebenarnya tak patut cakap lagi, patut kita dengar dan taat. Tapi itulah dia kata, asas pertama sepatutnya mereka dengar dan taat saja. Itu lebih utama daripada yang lain. Bukan datang lawan. Pasal itu Nabi, utusan Tuhan. Kenapa kita datang nak mempersoalkan lagi? Maka Allah Ta'ala pun Nabi tersebut bila dorang jawab macam tu, maka Nabi tersebut pun berkata. Nabi tu kata, bila mereka nak tahu sangat kenapa, dia kata qala innallaha astafahu alaikum. So, Allah Ta'ala telah pilih dia ke atas kamu. Maksud dia pilih dia ni, Talut ni, untuk kamu. Dari tengah-tengah kamu ni dia yang dipilih. Dan Allah Ta'ala lebih tahu tentang dia berbanding kamu sendiri. Okay? Dan maksud dia, Nabi tadi maksudkan, bukanlah aku yang menentukan dia daripada apa? Diriku sendiri. Bahkan Allah memerintahkan aku dengannya, bila korang minta untuk dapat raja, maka Allah Ta'ala perintahkan aku untuk apa? Untuk berikan tahu kamu, inilah dia orangnya. Kamu yang minta dulu. Jadi Allah Ta'ala tentukan, itu dia maksud dia. Innallaha astafahu. Allah pilih dia. So maksud tadi, tajuk tu dah hilang. Untuk persoalan kenapa dia, asal awal lagi dah hilang. Bila Allah Ta'ala yang pilih. Bukannya datang dengan apa, dengan percubaan, usaha, tak. Pasal ini wahyu Allah. Ada orang saya dengar cerita baru, siapa tertanya saya, dia kata, betul ke Nabi dulu Luqman Al-Hakim diberi tawar untuk jadi nabi tapi tak nak jadi nabi? Saya kata mandai je. Kan Luqman surah Luqman tu kan. Dia ni sebenarnya dia nak jadi dia tawarkan jadi nabi tapi tak nak jadi nabi. Siapa cakap? Mana dia, kalau tak pilih, ada nabi tu kata aku tak nak. Mana boleh? Mana nabi kata, okeylah letak jawatan macam nabi Melayu tu kan. Saya letak jawatan. Ingat gila apa? Macam orang lelaki jadi lelaki, lahir-lahir saya tak nak jadi lelaki. Tak boleh. Forfeit. Semua hak saya sebagai lelaki saya buang. Mana boleh? Yang perempuan juga, saya tak nak jadi perempuan. Mana boleh? Kerana tadi benda bukan pilihan kita. Once kita dah jadi, jadilah kita. Kita anak siapa, jadilah kita. Maksudnya konsep dia macam tu. Bukan masalah. Macam para anbiya, macam tu juga dipilih oleh Allah Ta'ala. Macam raja dia sekarang ni, raja. Dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan bila orang minta, Allah Ta'ala pilih. Dan Nabi tu bagi tahu lagi, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah Ta'ala tambahkan untuk dia satu kadar, satu kekuatan pada ilmu dan juga jasad, tubuh badan ni. Pasal orang ni kan kaya-kaya tadi kan tak banyak senaman, dia dah banyak senaman. Dia kan asyik buat kerja kan berat, maka dia layak. Kalau kan panjat bukit kau lelah, mati tengah jalan. Dia tak. Kan dia akan sampai. Maksudnya mungkin itu maksud dia. Allah Ta'ala pilih dia kenapa? Pasal dia punya kekuatan yang kuat. Kemampuan untuk bergerak yang kuat. Dan ilmu dia ada. Itu dia ni, okey, berserta dengan tambahan dia dipilih Allah Ta'ala, dia orang paling berilmu di kalangan kamu. Dan juga paling sempurna, paling mulia, dan juga paling berupa dan bentuk berbanding kamu. Mana tu badan dia sempurna, sihat. Okey? Dan lebih kuat dan lebih sabar pada untuk berperang dan juga mengetahui tentang peperangan. Jadi, maksud dia ni adalah paling sempurna ilmu dan juga tubuh badan di kalangan kamu. Maka dari sini haruslah untuk raja tadi mempunyai ilmu. Ni zaman sekarang raja tak banyak yang mempunyai badan yang sihat dah. Semua buncit. Bukan Malaysia, tempat lain. Okey. Jadi maksud dia memang ikutkan
Saya raja tadi kena layak lah. Kau raja masa sakit, masa sakit, jenuh pula rakyat nak tunggu arahan. Tuanku nak buat apa? Tuanku gering. Masalah kan? Memang kita masalah lah. So kenapa raja tadi kena sihat? Payah juga dia cakap macam ni, nanti kena tangkap ni kan. Tapi betul lah, bukan pilihan kita kan. Dia raja-raja lah. Ini pasal diorang minta Nabi tu. Jadi seharusnya raja tadi atas ketua tadi macam tu. Kalau asyik hilang je kan, sakit dia sakit, sakit, masalah juga. Okey. Maksud dia dekat sini dia haruslah seorang raja tadi mempunyai ilmu, pengetahuan. Kalau satu campur satu tak faham, tak jadi raja. Dan juga punya bentuk rupa yang elok, kekuatan yang teguh pada badan dan juga jiwa dia. Ni kena ejek sikit nangis. Salah. Kan nangis. Tak boleh jadi raja. Kan? Raja macam mana dia kena ejek nangis. Dia idea nangis ataupun asyik nak bunuh orang pun salah juga. Kena ejek je. Tak boleh juga. Pasal dia kan, you are higher kan, bila kita lagi tinggi. Budak kecil kan jalan lompat-lompat. Pakcik tak best kan. Macam dulu budak jumpa saya gemuk, aku lempang kau kamu tahu. Tapi cerita dia kan, budak tu kan, kalau saya gaduh dengan dia, apa standard saya? Standard lah. Raja gaduh dengan rakyat. Standard tak? Tak standard lah. Raja gaduh dengan rakyat tak standard. Maksud dia tak boleh gaduh kan? Kan nak gaduh orang lain gaduh. Awak gaduh, awak raja. Kan kita macam tak boleh. Tak kena kan? Kita gaduh dengan budak kecil macam mana? So lower standard kita. Macam tu raja dengan semua pembantu dia kena je kan? Tangkap, bunuh kan? Apa hal? Kan? Biasalah. Kan kita punya kedudukan tinggi. Tak patut lah jadi kena tahan jiwa juga. Kedua Allah nyatakan dan ayat sebut, wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Allah Taala beri kerajaan dia pada siapa yang dia nak. Maksud dialah yang memutuskan, yang mempunyai yang hakim atau pemilih penghukum, yang apa dia buat, apa dia nak dia buat. Apa dia nak dia buat. Dan tidak ditanya mengenai apa yang dia buat. Namun manusia yang ada akan, atau makhluk-makhluknya akan ditanya mengenai apa yang mereka buat. Dan kerana ilmunya, kerana apa? Kerana ilmunya, hikmah, kebijaksanaannya, kelembutan dia tahu, dan dia terhadap makhluk dia amat lembut, amat penyayang. Kita sayang kan orang, kita sayang anak kita, Allah lagi sayang anak kita banding kita. Itu kenapa kita gelar Allah ni Arhamur Rahimin, paling penyayang di antara menyayangi. Mana kita sayang anak kita, suami sayang isteri, sayang suami sebagainya, tapi Allah lebih sayang. Sebab kenapa bila Nabi Ayub kan dia doa, dia kata wa Ayub idnada rabbahu, ketika dia seru Tuhan dia. Orang kan nak belajar doa ni jangan baca ayat terlebih awal. Dia baca wa Ayyub, kalau kita sakit bacalah wa Ayyub idnada rabbahu. Apa hal? Doa ada ujung tu je. Anni massaniyad-dur. Rabbi, Tuhanku, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Aku kena penyakit dan kau lah paling menyayangi di antara yang menyayangi. Kau paling penyayang di antara menyayangi. Maksudnya kalau tengok aku macam ni, mak aku sedih, bapak aku sedih, kawan aku sedih, semua sedih, tapi kau lagi kesihan pada aku. Dia mengadu macam tu je. Datang kita pergi baca wa Ayyub, apa nak baca macam tu? Kalau nak baca macam tu kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu kan? Atau bukan kan? Rabbana la tuzigh qulubana. Kan? Bukan juga. Doa ni Rabbana zalamna anfusana. Banyak sangat hafal doa ya. Rabbana, dia kata bagus ustaz dia hafal doa banyak. Rabbana zalamna anfusana. Ayat 23 surah Al-A'raf. Dia mula dengan qala rabbana qala. Mereka berdua berkata Rabbana zalamna anfusana. Maksudnya kalau imam nak baca, nak beramal ayat ni, qala rabbana. Salah lah kan. Kena tak pelik nak beramal ayat Quran ni tak faham. Belajar tak mau. Pengertian tu je. Macam Musa AS ketika dia dan surah Qasas nanti. Bagi sampailah. Bila sampai tu surah Qasas. Jadi dan surah Qasas kan orang kata fatawalla ila dhil. Maka daripada tolong budak perempuan tu dia pun berpaling ke arah teduhan. Qala, dia pun kata Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, aku kepada apa yang kau turunkan dari kebaikan amat perlukan. So doa dia kat situ je. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, aku kepada apa yang kau turunkan dari kebaikan amat perlukan. Ambil itu je doa. Dia pergi baca di awal juga fatawalla ila dhil. Fatawalla ila dhil. Hafal lu. Apa hal lah pula. Dah begitu pelik-pelik. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Itu maksud dia luas, kelebihan. Dan khusus rahmat dia khususkan rahmat dia kepada siapa dia nak. Kelebihan dia berikan itu hak. Macam orang tu dia kata kulit kita kelabu, orang ni cerah. Itu kelebihan tak nak berikan.
Memang ada tinggi, rendah sebagainya, tak ada masalah. Dan tak ada masalah benda tersebut. Kan yang tinggi asyik tersangkut pokok, langgar tinggi kan. Yang pendek elok je, tak ada kena kan. Tu Allah Taala maha adil. Jangan silap faham. Nak tengok badan kita paling sempurna tu masuk syurga. Masuk syurga baru kita dapat jumpa Adam. Tu sebab manusia yang salah faham. Dia kata Nabi Yusuf paling cantik. Salah. Adam paling cantik. Adam, Nabi kata, bila Nabi sebut tentang Yusuf AS diberikan, Nabi kata waqad utiya syatrul hasan, separuh kecantikan. Siapa full? Adam lah. Sebab kita masuk syurga nanti bukan rupa Yusuf, rupa apa? Adam. Kerana warna kulit Adam paling cantik, rupa paling cantik, tinggi paling elok Adam. So, sebab itu diberikan kemuliaan orang syurga nanti rupa Adam. Bukanlah semua rupa serupa tu, maksud dia ketinggian dia kan tak kenal pula. Awak siapa? Awak saya ke saya awak? Masalah tak kenal muka ni sendiri kan. Kau siapa? Akulah kau lah aku kan. Alimun maha mengetahui biman yastahiqul mulk, dan dia lebih mengetahui berkenaan dengan siapa yang layak untuk kerajaan. Mimman la yastahiq, berbanding orang yang tak layak. Macam kadang-kadang orang tu baik tapi tak layak memerintah. Ya ke? Pasal Nabi pernah sekat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar minta untuk pegang jawatan. Nabi kata Nabi tak bagi dia. Nabi tak bagi. Sedangkan Nabi serah pada orang lain. Dia Nabi tak bagi. Bukan dia tak baik. Dia seorang yang baik. Bahkan dia bila masuk Islam, dia balik kampung, dia satu kampung masuk Islam. Kau nak banding dengan orang lain lah. Dia masuk satu kampung, dia masuk Islam sebab dia seorang. Dan dia antara orang pertama kena pukul kat Mekah. Menzahirkan Islam dia. Dipukul oleh orang ramai-ramai kat Mekah. Tapi bila Nabi kata dengan dia, kau lemah, kau tak boleh tanggung benda ni, bukan sebab dia ni tak elok, tapi ada kelayakan. Kalau ada orang tak boleh untuk memerintah, sudahlah, tu je. Tak boleh mengarah. Jangan semua jadi pengarah kan. Itu jadi masalah pelik tu, semua jadi pengarah. Okey. Allahu a'lam. Berhenti sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.